kita masuk bab 6, kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, bab 6 ni sebenarnya bab 6 ni agak susah. Okey, bab 6 ni agak susah tapi bolehlah sikit. Keliru sikit je. Sikit je, tak banyak. So, saya terangkan secara ringkas. Bab 6 ni. Nanti you tutup ni. Zinji, nanti you tutup you punya speaker. You punya ni. Okay. Tapi you punya muka tak payahlah tutup. Nanti I ajar tak nampak muka you pula. Okay. Siapa yang masuk ni? Su Yin. Hai Su Yin. Hai cikgu. Okay. You ada belajar kat rumah? Ada sikit lah. Belajar sikit. Okay. You ada belajar maths? Ada belajar maths? Ada. Okay. Satu. Boleh, you rajin, you selalu respon kan kalau buat kerja dengan I. Lepas tu you ada sihat? Ada cikgu, sangat sehat. Sihat lah. Okay, so you okay tak? Selesa tak? Kita nak belajar macam ni selepas ni. You boleh tak? I mungkin dalam seminggu 2 kali macam tu kita online. Tanya you okay tak? You busy? You macam tak selesa ke? You pakai apa ni? Komputer ke? You pakai handphone? Siap. So Yin? Handphone. Handphone. Guna handphone. Okay. Guna handphone Siapa lagi ni? Baru you dorang aja ni. Saya pergi call kawan lah. Itulah. Aduh. Okay, tak apalah. Kita on Okay, dalam bab kecerunan dan luas di bawah graf ni. Okay, dalam bab kecerunan dan luas di bawah graf ni, kita ada kita kena tahu dululah dia punya kuantiti. Okay, kuantiti kita biasanya dalam kecerunan ni, bab ni you akan jumpa graf. Dan nama dia pun kecerunan dan luas di bawah graf kan. Kalau you ada buku teks, I pakai buku teks je ni. Kita akan jumpa graf lah. Graf bentuk, kadang-kadang graf bentuk lurus graf lurus. Kita tak ada graf bentuk melengkung ke. Tak ada, dia sama ada mendatar, lepas tu mengufuk ataupun dia bercerun. Okay, dalam keadaan cerun. Tapi setiap pergerakan, setiap bentuk graf tu ada maksud dia. Okay. Okay, so kita ada graf jarak masa kat sini kata kunci tu kat sini. Okay. Okay, jenis-jenis graf dia ni kita ada graf jarak masa, laju masa, kadar perubahan jarak terhadap masa. Ni semua ni jenis-jenis graf. Kadar, okay. Sekarang ni, okay. Okay. Kalau you masih ingat lagi, masa form 4 kita ada belajar kecerunan graf. Okay, kecerunan graf. So kecerunan graf dia dulu kita belajar, kita tak letak kuantiti. Kita tak letak dia punya nilai-nilai dia. Kita tak letak meter, kilometer ke, jarak masa semua kita tak letak. Tapi bila masuk form 5, bila you belajar sambungan daripada apa yang you belajar masa form 4, tapi kali ni kita nak letak kita nak letak kuantiti dia. Okay, sama ada kita nak letak jarak masa ke, laju masa ke, kita nak letak kuantiti dia. Okay. Contoh. Kecerunan kalau you ingat kecerunan bentuk dia macam gini kecerunan. Mesti garis dia mesti dalam keadaan yang, suara saya clear tak? Suara saya ada dengar? Kalau tak dengar bagi tahu Okay. Dia dalam keadaan yang berbentuk sama ada dia cerun dalam keadaan lurus ke kiri atau lurus ke kanan. Dia ada maksud-maksud dia. Okay.
Ni. Macam ni kan. Sama ada dia macam ni, kecerunan dia begini. Lepas tu ni dia tak ada cerun ataupun macam ni. Ni. Semua ada maksud dia. Kemudian kita ada kuantiti dia. Kuantiti dia boleh jadi laju masa, apa lagi, jarak masa, boleh jadi macam-macam. Sekarang kita tengok apa yang dikatakan kecerunan graf. Kecerunan graf, kalau dulu kita belajar kecerunan graf adalah perubahan jarak mencancang pada perubahan kuantiti pada paksi mencancang bahagi dengan perubahan kuantiti pada paksi mengumpul. Kalau you masih ingat lagi, kita ada belajar kecerunan macam ni. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Sekarang ni, kalau you ingat, kita ada dalam keadaan macam ni. Ada 2 point macam ni. X1, Y1, X2, Y2. So kita nak cari kecerunan dia, kita kena tolak ni bahagi dengan ni tolak ni. Itu dulu. So ini nama dia bila you masuk form 5, Y2 tolak Y1, nama dia perubahan kuantiti pada paksi mencancang. Pada paksi mencancang ni kat mana? Kat sinilah. Dekat sini. Perubahan kuantiti pada paksi mencancang. Satu lagi, perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. Bila kita dapat saja nilai dia ni mewakili kecerunan graf. Nama dia tahu, kecerunan graf. Ataupun kita boleh katakan perubahan kuantiti ni ataupun beza sebab selain daripada perubahan, kita boleh juga katakan dia sebagai beza sebab bila dia tolak, kita akan dapat beza dia. Faham? Itu kecerunan graf. Contoh ini kalau kita faham dalam bentuk Y2 tolak Y1. Contoh kalau dia kata kecerunan graf. Kalau dalam kes dekat dalam buku teks ni, kat sini dia kata paksi mencancang awak adalah tinggi paras air. Kuantiti dia ataupun dia punya unit adalah meter. Cerita dia pasal kuantiti air. Paras air lah. Kemudian masa. Maksudnya air ni semakin bertambah jam, semakin tinggi paras air. Boleh tak? Semakin tinggi, semakin bertambah. Maksudnya 2 jam pertama, paras ketinggian dia boleh nampak 1 meter. 2 jam berikutnya, maksudnya sudah 4 jam daripada tadi tu, 4 jam. Paras ketinggian dia 2 meter. Ini cerita dia. So, paksi mencancang awak, ni kalau formula dia ni, paksi mencancang awak, dia untuk mencari kecerunan ni, awak kena fahami nama dia perubahan paras air. Maksudnya awak nak cek kecerunan ni kan, awak kena tahu berapa perubahan dia. Daripada sini sampai sini, perubahan dia berapa. Perubahan dia berapa. Maksudnya daripada 4 tolak ke 0. So jarak dia ni, perubahan air ni adalah 4 meter. Boleh tak? Saya tak tahulah kamu boleh jelas ke tak nampak ni. Sini saya terangkan ni. Hai Shu Ying, I miss you all semua. Shu Ying, ni orang-orang yang rajin di online ni. Contohnya ni perubahan ni maksudnya Shu Ying, you okay You boleh check, I boleh baca. Apa ni kita terpaksa belajar dalam keadaan macam ni Shu Ying. Saya terangkan so kecerunan graf ni kita kena tahu dulu perubahan paras air. So perubahan paras air ni maksudnya awak kena tolak lah. 4 tolak 0. Jangan tolak 5 sebab kita nak cerita pasal paksi mencancang. 4 tolak 0 ataupun you boleh buat 3. Katakanlah you nak cari jarak dekat sini dari sini sampai sini you nak cari. So 3 tolak 1 you akan dapat 2. Sama juga
4 tolak kosong. So daripada sini, daripada hujung ni sampai hujung ni, hujung dengan hujung, dia punya jarak mencang-cang dia, perubahan paras ketinggian air dia adalah 4. Yang ini daripada sini sampai sini, perubahan aras ketinggian air dia adalah 2 meter. Ni 2. Okey, sekarang ini pula, balik semula dekat sini. Nampak ah? Balik semula kat sini. Ini pada paksi Y. Pada paksi X pula, perubahan masa yang sepadan. Pun sama juga. Tapi dia panggil perubahan masa yang sepadan. Ni ada cerita dia lah. Kalau nak lebih faham, sama juga macam tadi. Yang saya terangkan awak ni. X2 tolak X1. Tapi kena hati-hati. Nanti kita akan jumpa soalan. Apa maksud ni? Perubahan air, perubahan masa yang sepadan. Okey. Boleh tak? Tengok contoh. Contoh 1. Tengok contoh 1. Sekarang ni kita nak tahu dulu kecerunan dia ni. Contoh 1. Tengok graf di sebelah menunjukkan isi padu. Nyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan. Graf. Sekarang ni dia bukan soalan ni, soalan ni dia bukan minta awak nilai kecerunan. Dia minta awak kuantiti yang diwakili. So simple saja. Apa yang awak perlu buat, awak mesti letak perkataan perubahan. Perubahan isi padu terhadap perubahan masa. Macam tu. Ataupun perubahan isi padu terhadap masa. Sebab soalan awak, dia tak minta nilai tau. Dia belum minta nilai lagi tau. Dia baru minta nyatakan kuantiti. So awak kena jawab kecerunan graf mewakili kadar perubahan isi padu terhadap masa. Baik? Sekarang contoh yang ini pula. Ni tengok. Nyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan. Ni semua dia minta ni, kecerunan ni. Apa dia punya apa dia punya perwakilan? Sama jugalah. Kalau yang ini perubahan jarak terhadap masa. Perubahan apa? Yang ini perubahan tinggi paras air terhadap masa. Yang ini perubahan apa? Perubahan pemanjangan spring terhadap berat. Semua awak mesti letak perubahan. Boleh tak? Ni belum masuk kuantiti lagi lah. Belum masuk nilai lagi. Apa yang ada? Next. Sekarang. Next. Graf. Sekarang bila awak dah faham kecerunan tu maksudnya perubahan Y terhadap perubahan X. Tak kira lah apa kuantiti dia. Sekarang masuk. Kita nak masuk dia punya sekarang salah satu graf ni biasanya dia tak boleh fokus semua. Dia tak boleh fokus panjang spring ke apa. Dalam kes ni dia fokus kepada jarak dengan masa. Awak punya perubahan jarak terhadap masa. Sekarang dia fokus. Awak punya bab ni dia fokus jarak dengan masa. Jarak ni awak kena tahu. Jarak ada banyak. Dia punya kuantiti. Kilometer, meter, macam tu. Masa ada banyak jenis. Masa, jam, saat, minit ni Ini masa ni boleh jadi jam, saat, minit. Kalau jarak ni dia boleh jadi meter, kilometer, macam tu. So, sekarang tengok. Graf jarak masa menunjukkan pergerakan objek terhadap masa. Tengok, pergerakan objek terhadap masa. Pergerakan ni, pergerakan suatu objek. Pergerakan ni dah menunjukkan dia adalah suatu jarak. Jarak tak kisahlah. Sekarang kita tak tahu dia dalam sentimeter ke, dalam meter ke. Tapi dia kata jarak objek terhadap masa. Pada suatu graf jarak masa, paksi mencancang mewakili jarak. Dia mesti mewakili. Yang ini, jarak ni mesti duduk dekat paksi Y. Ni mesti duduk dekat paksi Y. Ini mesti duduk dekat paksi X. You jangan sekali-kali tertukar.
Okay, lepas tu pada suatu jarak masa, paksi menjajah mewakili jarak pada paksi mengufuk. Okay, lepas tu paksi mengufuk mewakili masa yang diambil. Ini awak kena faham betul-betul. Sampai bila-bila pun ini mesti jarak, ini mesti masa. Okay, paksi Y mesti jarak, paksi X mesti masa. Paksi X tu yang melintang tau. Ini mesti dengar tak suara saya Kalau tak dengar ke apa bagi tahu tau. Okey. Ini mesti jarak dan ini mesti masa. Okey. Ingat graf awak boleh jadi macam gini. Okey, kecurunan macam ni ataupun kecurunan macam ni ataupun kecurunan gini. Okey. Ya. Okay, next. Okay, next. Okay, sekarang tengok graf jarak masa dilukis apabila diberi nilai atau jarak masa. Masa atau hubungan jarak dengan masa. Okay. Lepas tu, sekarang ni daripada sini dia suruh lukis lah. Saya rasa yang ini awak boleh buat ni. Ni macam kita buat graf biasa tau. Okay, graf biasa. Ni pun sama macam kita buat graf biasa. Okay. Ni semua macam graf biasa. Okay. Maksudnya ni kotak. Awak boleh buat ni. Ni pun awak boleh buat. Just plot macam kita buat graf biasa. Okay. Ni pun sama. Just plot. Nak macam kita buat graf biasa. Okay. Cuma saya nak tekankan kat sini bila masuk soalan lah. Okay. Bila masuk soalan. Contohnya ni. Contohnya yang ini. Okay. Nampak tak? Okay. Contohnya yang ini. Okay. Tengok Okay. Tengok Lena mengambil bahagian dalam acara lumba lari 400 meter. Okay. Dalam suatu pertandingan olahraga. Okay. Diberi hubungan. Okay. Hubungan. Ingat bila disebut hubungan. Okay. Hubungan antara jarak dan garis penamat. Hubungan ni maksudnya yang ini tau. Ni hubungan. Ni maksudnya hubungan. Hubungan antara jarak dengan garis penamat. Okay. Hubungan antara jarak dari garis penamat. Maksudnya ni maksudnya kat sini jarak dari garis penamat. Lepas tu dengan masa. Okey. Okey. Bagi larian Lena ialah S. Okey. S ni awak kena tahu lah S ni apa. S ni dia kira daripada saat. Ni tahu saat. Okey. Okey, sama dengan Okey. Dia nampak tak? Itu jauh sangat ni. Okey. 400 ni Okay, tak apa awak boleh buka buku teks lah 160 ke surat 168 400 tu, ni awak kena tahu ni 400 ni apa? 400 kalau tak nampak saya tulis sekejap larian, dia kata hubungan jarak dari garis penamat dengan masa bagi larian Lena ialah ni S sama dengan 400 tolak 8T. Dia ceritakan, dia kata hubungan antara jarak dari garis penamat dengan masa bagi larian Lena adalah ini. Ini. Okey. Dengan S ialah, S ialah jarak. Ni jarak. Okey. Dan dalam meter. Okey, ini mesti dalam meter. Kemudian T ialah masa dalam saat. Ini yang saat. Okey, ini ini. Ini S. Awak ingat lagi tak? Kita kan ada, kalau masa kita form 4 kan kita ada belajar keturunan Y sama dengan M, X tambah Z. Ingat tak? Ni lebih kurang je lah. Cuma yang ini yang S. Sini Y. Tapi kat sini S. Kat sini MX kan? MX. Tapi dia tak buat MX, dia buat 8T. Yang ini C. Lebih kurang macam tu lah. Okay.
Okay, next. Okay, kemudian boleh tak? Okay, sekarang tengok ni yang penting ni. Sebenarnya yang tadi tu yang awak buat graf, awak boleh buat graf. Yang ni ada penting sikit. Okay. Okay, dengan S ialah jarak dalam meter dan T ialah masa dalam saat. T dalam saat. Okay, lukis. Okay, lukis graf jarak masa. Okay, macam mana awak nak lukis pula? Sebab tadi dia bagi awak dalam kotak-kotak macam ni. Okay, awak just plot je. Yang ini pula, dia tak bagi awak apa-apa. Dia tak bagi awak apa-apa. Dia cuma bagi awak ini je. Awak kena buat kotak. Macam kita belajar graf kan. Kita kena buat kotak. Okay, tapi dia bagi clue lah. Dia kata T awak, saat awak kurang daripada 50. Tidak boleh kurang daripada 50 lah. Maksudnya awak punya saat tu kalau kurang daripada 50 dan tak boleh negatif lah. Kalau sini mesti lebih besar daripada kosong. Okay, mesti lebih besar daripada kosong, kurang daripada 50. Mungkin awak boleh letak 10, 20, 30, 40, 50. Ni contoh tau, contoh. Sebab awak nak buat graf, awak mesti ada ni. Yang ini untuk S, yang ini untuk T. Awak buat 2 titik pun tak apa. Sebab kita nak buat graf garis lurus. Garis lurus kita perlukan 2 titik je. Maksudnya ini awak boleh masukkan apa nilai yang dekat sini. Ni. Okay. Apa nilai pun awak boleh masuk. Okay, katakanlah awak letak 10 ke, awak letak 50, 40 ke, macam tu. Okay, sebab 2 nilai je macam tu. Okay, lepas tu awak kena cari apa? Kena cari T lah. Ni awak kena cari T. So bila awak nak cari T awak ni, boleh nampak? Ni awak kena cari nilai T tau. Okay. Awak dah ada nilai S. Awak nak cari nilai T. Okay. Awak masukkanlah. Masukkan 10 dekat sini. Okay. Ataupun kosong. Tengok orang ni dia buat kosong. Nampak Dia nak dapatkan S. Sorry. Ini sorry saya tersilap kat sini. Ni. Ini T. Okay. Saat. Ini S meter. Okay. Saat awak 40 saat, 10 saat, 40 saat ni awak letak. Tapi yang dia ni dalam buku ni dia start daripada kosong dengan 50. So bila dia nak cari, awak kena cari jarak. Okay, awak nak kena cari jarak. Okay, awak masukkan lah nilai ni dekat sini. Sebab awak nak tahu jarak dia. So awak akan dapat lah. Kalau orang ni dia dapat 400. So awak kena tekan lah kalkulator awak ni. Kalkulator ni. Okay. Tengok. Okay. Sekarang awak guna 10 kan? Awak guna 10. So 400. 400. Okay. Tolak. Ni 8 darab 10 tolak 80. Banyaknya saya punya ni. Tolak. Saya bagian 400. Tolak. Kenapa saya ni? 80. Okay, 80 saya dapat daripada sini tau. 8 darab 10. So saya dapat 320. Macam tu. Okay. Lepas tu ini pula. Okay. Saya guna ni. 40. So nanti awak darab 8. Okay. 400. Tolak. 8 darab 40. Macam tu. So awak akan dapat. Tengok saya pun salah tadi. Tadi ni. Tadi ni 10 tau. Tengok saya salah tadi. Apa kalkulator saya macam ni? Lepas tu yang ini saya tukar Saya tukar 4. Okay. Bunyi ni. Faham? Okay, cuba awak tengok. Tadi bila masa dia 10 saat, jarak dia adalah 320 meter. Bila masa dia 40 saat, masa dia bertambah, maksudnya masa dia bertambah, jarak dia berkurang lah kan. Okay, itu kalau awak pilih 10 dengan 40. Okay, orang ni dia pilih kosong dengan 50.
Okay, cerita dia sama je lah. Kalau awak kena plot graf, awak kena buat daripada 0 dengan 50. 0 dengan 50 lah. Sebab dia kata jarak ni. Okay, tapi cerita dia dekat sini, cuba awak tengok masa jarak awak semakin berkurang. Tu yang kena belajar ni. Jarak awak semakin berkurang. Okay, apabila masa awak bertambah. Semakin masa awak bertambah, semakin bukan masa awak, masa dia ni. Semakin masa dia berlari tu bertambah, dia dapat kurangkan masa, kurangkan jarak ke garis penamat. Betul lah kan? Kita berlari, okay? Kita berlari, lepas tu siapa yang paling laju, dia yang paling dekat dengan garis penamat. Macam tu lah orang ni. Okay? So, dia memerlukan masa berapa? Mungkin dia perlukan masa 50 saat untuk menghabiskan larian dia. Macam itulah. Okay, ni nampak ni. Kalau awak tengok masa ni, masa dia 400 saat yang pertama. Okay. Lepas tu 400, kalau 400 saat berapa minit? 400 saat berapa minit? Cepat. Respon. Jangan borang dah. Cek dengan saya. Kalau 400 saat berapa minit? Nak buat macam mana? 400 saat pula, sorry. 50 saat. 50 saat. Sorry. Ni. Ini meter ni meter. Sorry, ni 400 meter. Ini 50 saat. Okay. So 50 saat tak sampailah 1 minit pun. Okay. So maksudnya daripada jarak 400 meter tadi tu. Okay. Daripada jarak 400 meter tu. Okay. 10 saat yang pertama. Jarak dia adalah 300 daripada garis penamat. Okay. 20 saat. Okay. 20 saat yang pertama pula. Okay. Jarak dia semakin berkurang. Mungkin dalam 250 meter. Okay. Lepas tu 30. Tengok 30 saat. Okay. 30 saat. Mungkin jarak dia dalam 150 meter. Sampailah habis sampai sini. Maksudnya graf awak akan semakin menurun. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Itu kalau dia suruh buat graf. Okay. Soalan ni dia berada dekat kertas 2 tau. Kita tengok yang ni pula. Okay. Kecurunan jarak masa. Okay. Tadi jarak awak dia guna jarak meter. Tadi tu buat saya keliru tau sebab dia guna S. Yang ini, yang ini jarak ni kilometer Ni kilometer. Dia guna kilometer, maksudnya 400 kilometer, 300 kilometer, 200 kilometer. Masa ni dia guna jam. Tadi dia guna jarak tadi tu dia guna meter dengan saat. Yang ini pula dia guna jam. Nampak? Dia guna jam. So kecurunan. So kecurunan dia ni adalah perubahan. Tengok ni, dia ambil jarak daripada sini. Nilai kecurunan dia adalah perubahan jarak. Perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. So soalan dia dekat sini. Kat sini dia kat sini pula dia dah start dah. Dia dah start sikit lah. Kat sini dia kata kecurunan graf itu mewakili kadar perubahan jarak. Yang macam tadilah yang kita belajar yang mula-mula tadi, iaitu laju. Laju. Bila jarak bahagi dengan masa, kuantiti ni awak punya nilai ni, yang awak akan dapat ni adalah kilometer per jam. Maksudnya graf daripada hasil graf laju dengan jarak dengan masa, gabungan dia ni awak akan dapat laju. Laju. Dia dah start dah. Tadi tu dia cuma kata kadar perubahan jarak terhadap masa. Sekarang tak, kadar perubahan jarak terhadap masa tu akan menghasilkan laju. Laju. Sebab apa laju? Sebab awak punya ni jarak, awak punya ni masa.
Tapi kalau jarak ni dia dah bertukar, katakanlah kat sini laju, sini masa. Dah tak boleh lagi laju, dia dah tukar. Okay, dia jadi lain pula. Awak jangan sebut laju pula. Ada lagi. Nanti lepas ni kita jumpa. Kes ni jarak masa mesti dapat laju. Jarak masa dapat laju. Jarak masa dapat laju. Okay, faham? Okay, yang ini pula. Tadi kan jarak masa kan? Okey. Sekarang ni laju masa. Tengok. Laju masa. Kadar kecerunan dia mewakili kadar perubahan laju terhadap masa. Yang ini laju masa pula. Laju masa pula kecerunan dia ni kan dia akan dapat pecutan. Hasil daripada kecerunan ni dia akan dapat kadar perubahan laju terhadap masa dia akan dinamakan pecutan. Okey, pecutan. Okey. Kita masuk kerja ni ya. Okey, contoh yang ini. Tengok kalau ada buku teks boleh tengok buku teks Contoh 4. Setiap hari Basri menunggang basikal. Okey, ini dia menunggang basikal tau. So jarak dengan masa. Masa yang dia ambil ni 0.1, 0.2. Dia kata jam. Yang ini awak kena convertkan dia, nampak tak? Ni nampak tak? Ke tak cukup ni, tak cukup terang ni. Tak cukup. Okey. Ini tau. Jarak dengan masa. Okey, si Basri ni dia pergi sekolah. Daripada sekolah ke rumah dia jarak dia ni dia ambil kilometer. Jarak dia adalah 2 kilometer. Okey, dia mengambil masa selama 0.4 jam. So macam mana awak nak tahu ni 0.1 ni berapa? 0.2 ni berapa? Tapi kat sini, kat sini awak tak payah tukar apa-apa lah. Sebab dia tak minta pun. Katakanlah dia bagi awak jam. Tapi dia minta awak dalam minit. Then awak kena tukarkan dalam minit. Kalau tak payah tukar. Awak ambil je nilai yang ada dekat sini. Okey, sekarang ni dia kata cari kecerunan. Okey, cari kecerunan graf itu dan seterusnya tafsirkan maksudnya. Okey, nak cari kecerunan, ingat tadi perubahan jarak ni perubahan paksi menegak terhadap masa. Tapi awak kena tengok masa yang dia ambil tu dari mana ke mana. Kadang-kadang dalam soalan dia minta 30 0.3 jam yang pertama ataupun 2 jam yang pertama. Awak kena hati-hati yang itu tau. Yang bawah ni kena hati-hati. Tapi balik semula dalam soalan, dia minta ni je. Dia minta segitiga ni je. Okey, tak ada masalah. So, perubahan jarak dia ni dibahagikan dengan perubahan ni. Okay, so awak tolak lah. 2 tolak kosong. Sebab dia mula daripada kosong kan. Lepas tu, kosong tolak 0.4. Contoh. Okay. Kalau kat sini, ni nilai ni kan. X awak adalah kosong. Okay, Y awak adalah 2. X1, Y1. Ni titik ni Nampak tak? Ni. Ini pula X awak adalah 0.4. Y awak adalah kosong. Okay. X2, Y2. So kecerunan awak adalah Y2 awak kosong. Kosong tolak 2. Lepas tu kosong. Kalau ni lah Y2 tolak Y1. Kosong. Lepas tu X2 0.4 tolak dengan kosong. Macam ni. Okay. Kalau ini adalah, kalau awak terbalikkan lah, ini X1, Y1, X2, Y2. Nanti dia jadilah macam ni. Macam soalan ni. Sama je. Yang penting awak akan dapat, ni kan. Ni -2. Yang ini 0.4. Awak tekan kalkulator. Ini yang saya.
Lalu macam ni. Negatif 2 bahagi dengan 0.4. Sama je. Sama je awak akan dapat negatif 5. Kan? Dapat yang 5. Lepas tu awak tengok atas ni kan kilometer. Ni kan jam. Jam awak ni jam lah jam. So nanti unit awak akan dapat macam ni, negatif 5 kilometer per jam. Per jam. Ataupun apa ni tau? Ini. Awak punya kecurunan awak akan dapat negatif 5 kilometer per jam. Ni awak dapat daripada sini yang tadi tu. Negatif 2 per 0.4. Yang ini kilometer, yang ini jam. Ini per jam. So bila awak tekan kalkulator, unit dia awak jangan buang. Awak kena ambil balik. Ataupun awak tulis macam ini. Kilometer per jam. Ataupun awak tulis macam ni. Okay, ni dua-dua. Okay. Itu dia minta kecerunan. Kecerunan. Okay. Sekarang kita tengok yang ini. Soalan nombor 1. Okay, tengok Bagi setiap jarak masa yang berikut, cari kecerunan dan tafsirkan maksudnya. Okay, tafsirkan maksudnya. Okay, ni kecerunan. Kecerunan. Okay, tengok. Ini perubahan ni tau. Ni jarak dia ni. Ni jarak dia ni awak boleh tengok nombor 1 1A. Okay, jarak dia ni awak boleh tengok 320. Dia ambil kilometer. Yang ini masa, dia ambil jam. So, bahagi dengan 4 jam. Okay. Kalau tak faham, ataupun saya tolaklah ni. 320 tolak 0. Okay, bahagi dengan 4 ini tolak ni, bahagi dengan ni tolak ni. Ni tengok Kalau tak faham, ni. 4 320. Okay. Ini pula 0 0. Okay. Ni. Kalau ni macam ni pula. Okay, dia nak ni. Kalau dalam kecerunan, okay, Y2 tak nampak. Sorry. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, tengok. Y2 awak katakanlah 320. 320 tolak dengan 0. Ni 0. 0. Okay. Okay. Ini pula, ni Y. X2 pula, ni katakanlah X2. 4 tolak 0. Macam tu. Okay. Itu kalau kecerunan. Okay. Kalau tak nak peningkan kepala, awak cari je lah jarak dia berapa ni. Ni jarak dia ni. Okay. Awak tengoklah 320. Jarak dia ni 4. Ni je. Tak payah buat macam ni. Pening-pening kalau awak rasa. So tekanlah kalkulator awak. Okay. 320. Tak nampak ni. Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, 320 bahagi 4. Jaran! Ni. Jaran! Ibu dengar bunyi kucing lah. Cuba tengok apa. Ni, awak akan dapat 80. So, 80 awak ni, okay, kilometer. Kena ambil ni tau.
per jam. Ni kilometer per jam. Maksudnya kecurunan awak tu, inilah dia, kilometer per jam. Okay. Faham? Ada siapa-siapa nak tanya? Jebis masuk, siapa lagi masuk ni? Jebis, hai Jebis. Okay. Boleh tak? Ada sesiapa nak tanya? Sebelum saya teruskan. Ada tak? Tanya. Okey, contoh soalan saya bagi. Ni. Contoh. Okay. Graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari bandar A ke bandar B. Okay, perjalanan kereta itu balik ke bandar A dalam tempoh 3 jam. Okay, tengok cerita dia macam ni. Okay, ada okay, kereta ni dia nak pergi bandar A. Okay, kereta ni daripada bandar A. Daripada bandar A. Maksudnya daripada kosong. Kosong maksudnya dia daripada kereta tu tidak bergerak, kemudian kereta itu bergerak. Okay. Dia pergi dekat bandar B. Okay. Bandar B awak tu jarak dia 120 lah. Sebab dia pergi dekat sini. Tengok. Okay. Dia mengambil masa nak pergi ke bandar B ni, dia mengambil masa selama 2 jam. Okay, 2 jam tau. Ni hour 2 jam. Lepas tu cerita dia dalam perjalanan kereta itu balik ke bandar A. Daripada bandar B ni, ini A tau. Kemudian dia pergi bandar B, lepas tu dia balik semula ke A. Dia mengambil masa berapa jam? Tu yang tadi tu hati-hati saya cakap, berapa jam dia mengambil masa? Cepat. Senang je, cuba type. Daripada bandar B, dia mula-mula daripada bandar A. Okay, dia nak pergi bandar B. Okay, daripada A ke B ni, jarak dia adalah 120. Dia mengambil masa ni nak sampai ke bandar B ni, dia mengambil masa 2 jam. Okay, sekarang ni cuba awak respon. Daripada bandar B ni nak pergi ke bandar A, nak pergi balik semula ke tempat dia lah. Dia mengambil masa berapa jam? Cepat. Kat sini dia dah tunjukkan dah. Cepat. Awak tulis, awak type je dia mengambil masa berapa jam. Kalau tak nak type, awak buka awak punya ni sound. Berapa jam ni? Daripada bandar B ke bandar A. Tengok ini A ke B tau. A ke B dia mengambil masa 2 jam. Okay, sekarang daripada B, dia nak balik semula kat tempat dia. Berapa jam dia mengambil masa? Cepat. Suara. Cepat. Berapa jam? Tak tahu ke? Senyap aja. Dengar ke tak dengar? Mana semua? Suyin, Jervis, Yaji, Linyi, Suyin. Suyin, cepat. Berapa jam? Ni. Okay, daripada A ke B, dia mengambil masa 2 jam. So, kalau dia nak balik semula dekat tempat dia, berapa jam dia mengambil masa? Cepatlah. Suara. Saya sorang je saya cakap ni. Cepat. Berapa jam dia mengambil masa? Senyap je. Type lah, type. Tak nak cakap type. Malu type. Type dekat ruang chat tu. Berapa jam? Okay, apa tu 60 apa? 60 tu apa? 60 tu 60 minit ke? 60 saat ke? 60 jam ke? Ini. Cepat, 60 tu apa? 60. Okay. Dengar saya tanya awak berapa jam tau. Okay, sekarang awak jawab dengan saya 60 km per jam, 60 km per jam, 60 km jam dengan 60 km per jam.
Okay, jawapan awak tu bukan bukan jawapan yang saya nak sebab saya tanya berapa jam, saya tak tanya berapa laju. Saya baru tanya jam, saya tak tanya berapa laju ataupun kecerunan dia mewakili apa. Okay, awak kena hati-hati tau. Okay, sekarang ni saya nak fahamkan awak, saya nak fahamkan graf dia dulu. Sekarang ni awak mengambil masa daripada bandar B ke bandar A, awak mengambil masa 1 jam. 1 jam. So, sekarang ni awak kena faham dulu. Perjalanan orang ni daripada bandar A ke bandar B, lepas tu dia balik semula kat tempat dia ni, dia mengambil masa 3 jam. Awak kena faham betul-betul tau ni. Barulah awak boleh jawab soalan. Okay, sekarang baru dia tanya. Laju dalam kilometer, kereta itu daripada bandar A ke bandar B, barulah jawapan awak tadi tu 60 kilometer. Nampak? Barulah menjawab awak punya jawapan. Tadi tu saya tanya berapa jam, saya tak tanya berapa laju dia. Oh, ini adalah 60 kilometer. Sebab 120 bahagi dengan 2. Okay, yang ini pula. Jalan kerja kena tunjukkan Okay, laju. Alamak, tak nampak lah. Sekejap. Laju sama dengan 120 bahagi dengan 2. So, awak dapat 60. Jangan buat macam ni tau. So, ni kilometer per jam. Mesti buat unit dia. Okay, laju dalam kilometer. Okay, ni pula. Kereta itu dalam perjalanan balik. Berapa? Cepat. Ni balik pula tau. Ni balik. Laju dia berapa? Type. Tadi awak bagi tahu saya 60. Itu daripada bandar A ke bandar B. Sekarang dia nak balik pula. Berapa jawapan awak? Berapa dia punya laju? Dia nak balik semula. Jawapannya berapa? Tak apa, salah pun tak apa. Jawab. Jervis, tekan kalkulator, jawab. Ni, soalan B. Iaitu dia nak balik semula ke bandar A. Tadi bandar B, 60. Sekarang daripada bandar B ke bandar A, berapa laju dia? Kan tadi saya dah bagi tahu awak, masa dia 1 jam. So jawapan dia berapa? Jawab cepat. Tak tahu cakap tak tahu. Nanti saya tunggu-tunggu lama sangat. Type lah, type. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Jadi saya tak tunggu lama. Saya boleh teruskan ke awak tengah mengira ke apa ke? Cepat. Boleh tak? Tahu ke tak? Tahu ke tak ni? Minyak jawab ni. Okey. Jervis kata 40 km. Yang lain? Jervis kata 40 km. Okey. Sekarang ni, ini segitiga ni, dia mewakili keadaan dia balik tau. Okey, jarak ini adalah 120. Jarak ni pula adalah 1 jam. Okey. So dia kata dia minta laju. Okey, dia minta laju, dia hanya memerlukan masa 1 jam saja. Okey, 1 jam saja. Tadi dia nak pergi ke bandar B tu, dia bawa slow je. Sebab apa dia bawa slow? Mungkin dia tak tahu jalan. Jadi dia mengambil masa 2 jam untuk sampai ke bandar B. Sebab itu dia mengambil masa, dia bawa kereta tu 60 km per jam. Tapi bila dekat bandar, bila dia nak balik dekat tempat dia jadi lebih cepat lah. Tengok 120 km per jam. Tengok dia bawa kereta laju. Sebab dia nak balik tempat dia. Bila dia nak balik tempat dia, dia tak perlulah masa yang lama. Tadi dia nak pergi dekat tempat bandar B, dia tak tahu jalan. Jadi dia memerlukan masa 2 jam. Bila dia nak balik ke bandar A, sekejap aja masa yang dia ambil, 120. Faham tak? Faham? Type. Cakap faham. Saya ingat awak tidur pula. Faham tak? Ini dia pergi bandar B lama 60. Tapi bandar A dia nak balik semula tempat dia sekejap aja 120 km. Macam awak bawa. Tahu Jervis? Bukan 40.
Kalau 40 tu awak balik kat tempat awak, awak mungkin singgah kat mana-mana. Tapi kalau awak singgah kat mana-mana, gerah awak tak jadi macam ni. Ada cerita dia, nanti kita jumpa. Okay, sekarang ni pula. Laju purata. Okay, yang ini laju purata ni belum masuk. Okay, belum masuk. So, laju purata ni senang sebenarnya. Okay, laju purata ni maksudnya awak kena kira keseluruhan jarak perjalanan bahagi dengan masa. Okay, contohnya, awak nak pergi ke bandar B, awak mengambil masa, jarak dia adalah 120. Balik semula dekat tempat awak, jarak dia adalah 120. 120 tu 120 kilometer. Ini nak kira purata laju purata. Laju purata. Okay, maksudnya awak kena ni, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, so jumlah jarak awak berapa? Ni, awak kena tambahkan tau. Tambahkan 120 pergi dengan 120 balik. 120 tambah 120. Okay, bahagi dengan jumlah masa. So jumlah masa yang awak perlukan untuk pergi dan balik adalah 3 jam. Type. Cuba tekan. Berapa awak dapat? Type. Respon. 120 tambah 120 bahagi dengan 3. Ni tau 3 jam. Berapa awak dapat? 120 tambah dengan 120 bahagi dengan 3. Berapa? Dapat? 80? Okey, betul. 80. So, 80 lah. 80 kilometer. Ni dapat 80 kilometer per jam. Maksudnya awak punya keadaan awak bawa kereta tu dalam lingkungan 80 kilometer per jam. So kalau awak boleh anggarkan awak bawa kereta dalam keadaan 80 kilometer per jam, awak boleh anggarkan lah kalau next time awak nak pergi dekat destinasi yang sama, awak boleh anggarkan lah. Awak boleh anggarkan masa, awak boleh anggarkan minyak awak kan, awak boleh tahu. Kalau aku bawa macam ini perjalanan tak sampai ni minyak kena tuang, macam tu. Minyak kena isi lagi, tak cukup minyak, contohnya macam tu lah. Boleh tak? Okay. Last kali besok nanti kalau ada masa kita online lagi saya cuba sebab kawan awak hari ni tak ramai. Tengok yang online berapa orang aja ni. Tu Yin, Jerry pun masuk ni. Jaji baru masuk ni tak tahu pukul berapa ni, berapa minit dah. Berapa minit dah Jaji yang masuk. Tinggi, yang lain-lain belum masuk lagi. So saya kena buat online lagi lah besok untuk sekejap. Tengoklah kalau waktu ni tak nak, saya terpaksa tukar waktu petang ke, mungkin kawan kamu masih tidur lagi katnya. Okay, tengok ni. Okay, sekarang ni contoh pula Okay, yang ini graf dia naik turun macam ni. Yang ini dia ada berhenti-berhenti. Okay, tengok. Graf jarak masa di bawah, okay, jarak masa, masih lagi jarak masa tapi kilometer dengan jam, okay, samalah sebelah kilometer per jam. Okay, menunjukkan perjalanan sebuah lori yang membawa barangan dari sebuah gudang. Okay, dia kata ni dari sebuah gudang tau, maksudnya ni ke pejabat. Okay, semasa perjalanan lori itu berhenti di bandar P. Okay, dia ni, graf dia jadi macam ni sebab dia nak pergi ke bandar sini tau. Dia nak ada tempat yang dia nak stop. Okay, cerita dia macam ni. Okay, 2 jam pertama, okay, dia dah set dah dekat dia punya perjalanan. Dia kata perjalanan dia ni nak pergi ke bandar, nak pergi ke pejabat ni, dia nak hantar barang. Jarak dia ni adalah 180. Okay, okay. Sekarang ni 180 tolak 60 berapa? Cepat. Nanti saya seorang-seorang pula. Type 180 tolak dengan 60. Berapa jarak dia ni? Type. Berapa? Berapa? Okay. Ni. Ini. Okay.
120 jarak dia ni. Okey. Okey, daripada gudang dia nak pergi pejabat. Tak sampai lagi pejabat. 2 jam pertama ni maksudnya dia dah menghabiskan perjalanan dia ni sebanyak 120 kilometer. Betul sini 120 kilometer. Dia mengambil masa dia menghabiskan masa dia jarak dia 120 kilometer. Okey. Lepas tu dia berhenti sekejap. Okey, ni dia mengambil kiranya dia dah habiskan dia dah menghabiskan 2 jam untuk sepanjang 120 kilometer. Macam tu. Okey. 2 jam pertama ni dia dah sampai ke satu destinasi tapi dia nak berhenti. Okey. Mungkin perjalanan yang dia buat ni waktu malam sebab dia berhenti. Berapa jam dia berhenti? Cepat, berapa jam dia berhenti? Cuyi, sini berapa jam? Berapa jam ni dia berhenti? Ni 5 jam, ini 2 jam. Okay, so kalau dalam keadaan graf dia macam ni, maksudnya dia tidak bergerak. Dia stay je selama berapa jam? Berapa jam ni? Berapa jam dia berhenti? Dia tidak bergerak. Tadi dia dah bergerak 120 km dah habis perjalanan dia selama 2 jam. Lepas tu dia berhenti. Berhenti selama berapa jam? Berapa jam dia berhenti? Cepatlah, tolak je lah. 5 tolak 2. 5 tolak 2 je. Jangan 5 tolak 0. Sebab dia berhenti dekat sini. So 3 jam. Betul, jadi dia berhenti selama 3 jam. Mungkin dia tidur kan. Mungkin perjalanan dia waktu malam. Jadi dia tidur, dia berhenti lama sikit. Ataupun dia nak sembahyang ke. Dia nak makan ke, jumpa kawan ke, kita tak tahulah kan. Lepas 3 jam, dia teruskan perjalanan dia. Sampai ke ofis. So dia mengambil masa nak sampai ke ofis ni 7 jam. Kalau dia tak berhenti, berapa jam lah? Awak kena tambah lah ni 2 tambah 2, 4 jam. Dia boleh sampai dalam masa 4 jam. Tapi oleh kerana dia berhenti, dia mengambil masa 7 jam. Faham? So baki dia yang dia berhenti tadi tu adalah 60. Maksudnya 60 kilometer lagi. Okay. Dia mengambil masa 2 jam. Okay, dalam masa 2 jam dia nak sampai ke pejabat tu yang jarak dia 60 kilometer dari tempat yang dia berhenti. Sekarang soalan dia. Okay. Nyatakan jarak dalam kilometer. Kalau awak dah faham ni, awak senang dah nak jawab. Nyatakan jarak dalam kilometer dari gudang ke bandar P. Dari gudang ke bandar P. Berapa jarak dia? Ni jarak dia. Daripada gudang ke bandar P. Inilah jarak dia. Ni 180. So 180. 180 kilometer. Kemudian laju pula. Laju dalam kilometer. Laju dalam kilometer lori tu dari gudang ke bandar P pun sama juga laju. Laju ni awak kena ni lah. Awak kena tambahlah ni semua. Awak kena ni 180 termasuk sekali yang awak berhenti tu pun awak kira juga. Berapa laju dia? 180 bahagi dengan 7. Berapa? Macam tu. 180 bagi 7 sebab awak mengambil masa 7 jam. Tak kira lah siapa suruh awak berhenti. Jadi awak kena kira lah 180 bahagi dengan 7. So awak akan dapat 25.7. Okay. 25.71. Okay. 180 bahagi dengan 7. Okay, 25.71 kilometer per jam. Imagine awak boleh dapat rasakan dia bawa barang yang sangat berat. Jadi dia bawa lori pun perlahan saja kan. Dia kurang macam tu lah. Tapi bukan dia bawa perlahan pun sebab dia berhenti kan. Terpaksalah kira. Sebab
dikira juga, walaupun dia berhenti dikira juga. Ni sekarang ni, laju dalam kilometer per jam lori itu daripada bandar P ke pejabat. Sekejap Ni apa? Laju dari gudang. Oh ni dari gudang ke bandar P. Lepas tu yang ini pula laju lori itu daripada bandar P. Okey. Sekarang dia kata daripada bandar B pula. Ni laju dia berapa? Tadi okey. Lori daripada gudang ke bandar B sebenarnya. Ini sorry. Kalau dia kata laju daripada gudang ke pejabat 25.71 kilometer. Tapi yang ini daripada gudang ke bandar P. Ni bandar P tau. Bandar P ni tempat dia berhenti. Perhentian. So 180 bahagi dengan ke 180 tau. 120. 120 ni jarak ni. 120 bahagi dengan ni 2. So awak akan dapat 60. Yang ini pula jarak daripada bandar P ke gudang. Maksudnya 60. 60 bahagi dengan 2. Tadi tu 120 sebab jarak ni awak jangan ambil 180. Kalau awak ambil 180 bahagi dengan 7, seolah-olah jarak daripada gudang ke pejabat. Tapi dia kata jarak daripada gudang ke bandar P. So 120 bagi 2 dapat 60. Yang ini pula jarak daripada bandar P ke pejabat. So baki dia ni 60 kan? 60 bagi dengan 2. 2 ni dapat daripada mana? 7 tolak 5. Sebab awak mengambil masa 2 jam nak sampai ke sini. Itu sahaja. So awak akan dapatlah laju dia. Boleh tak faham? Cuba respon faham ke tak faham? Faham ke tak? Faham ke tak? So esok hari ni berapa orang? 1, 2, 3. Hari ni yang online. Faham ke tak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Kelas awak ada 38. 5 orang aja. Bagus. Faham ke tak? Kita berhenti sampai sini. Nanti bila saya kata ada online nanti, kita online lagi boleh? Boleh tak? Nanti apa lagi tak faham, you message I, nanti I ulang lagi sekali. Info I kena ulang lagi lah sebab kawan-kawan ada yang tak ada lagi. Ulang sikit lagi. Itu saja. Bye. See you online lagi. Bye.